kuasa apa-apa. Kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa nak beri manfaat pun tak ada ayat tadi. Dia tidak ada kuasa nak beri manfaat pada siapa-siapa yang bodek dia. Dia pula tidak ada kuasa yang beri mudarat pada siapa-siapa yang eka pada Allah. Tapi Nabi sendiri kena beri perang dengan orang eka. Nah, wala ya'qilu, dan tak reti apa-apa mereka apa yang diajar. Mereka apa yang Allah Ta'ala ajar. Kul, kata pada mereka, beritahu pada mereka, lillah, milik Allah lah, Syafa'atu jami'ah. Syafaat semua sekali. Semua jenis syafaat itu milik Tuhan lah. Syafaat ni makna pertolongan. Reka-reka bahasa kita, pertolongan. Semua sekali. Lahu mulkus. Dalilnya kenapa milik Allah? Karena lahu mulkus samawati wal ardh. Karena milik Allah lah semua kekuasaan di langit dan juga di bumi. Bila semua kekuasaan milik Allah, Nabi Muhammad tu milik Tuhan ke tidak dia? Ha? Malaikat tu milik Tuhan ke tidak? Dia. Wali-wali tu milik Tuhan ke tidak? Dia. Habis nak minta tolong dengan mereka apa-apanya? Minta tolong direct dengan Tuhan lah. Ha? Nak nampak ayat tu begitu ya. Ayat kursi kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan? Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu. Baru dia kata man dzal ladzi yashfa'u indahu illa hu. Siapa kau boleh beri syafaat melainkan dia. Sedangkan milik aku semua sekali. Kita sekarang ni heran macam mana mereka tu berfikir gitu. Heran kita. Dia hanya heran kepada kita, kenapa kita berfikir gitu. Kita heran, kita heran. Bukan yang kita biiznillah tu yang Biiznillah, dengan izin Allah. maknanya Allah dah dia bagi izin pada Nabi. Barulah Nabi boleh beri syafaat. Apa maksudnya? Maksud dia begini lah nanti dah. Nanti biar kita habis ayat ni. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian sama ada kamu nak minta tolong dengan pemberi syafaat tu ataupun kamu nak minta tolong direct dengan Allah. Maknanya kamu nak engkar pun boleh, tak nak engkar pun tak apa. Ilaihi turja'un. Kamu semua akan dikumpulkan kembali untuk jumpa Allah. Nah, baik. Nak suruh faham lagi ayat tu, nak suruh faham lagi apa soalan yang akan dibawa ni ialah ayat berikut ni. Ayat berikut ni. Wa idza dzukirallahu wahdahu, apabila diperingatkan mereka tentang Allah tu sahaja dalam Quran. Dalam beragama ni Allah Taala sahaja ya. Wahdahu. Dan apabila diberi peringatan tentang Allah sahaja yang ada dalam Quran, kita Tuhan saja mentauhidkan Allah. Agama ni untuk mentauhidkan Allah Ta'ala saja. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Gelisah hati-hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Gelisah dia. Bila kita kata, kenapa nak minta dulu dia? Dia gitu. Dia nak tak terima ayat Quran. Dia nak terima tu guru dia ajar lain. Dia dengar ni ayat dibaca, nak terima kan? Tak supaya tu guru dia ajar. Nak tak terima, ini ayat Quran. Sebab tu jadi isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Gelisah hati-hati orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Dia kata tak beriman dengan hari akhirat. Tak beriman dengan hari akhirat, mana kafir lah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi, dan apabila diberi nasihat tentang orang-orang yang mereka puja untuk dapat diri pada Allah. Nah, bila kita tafsir kita apa ni? Idza hum yastabshirun, tiba-tiba mereka tu suka gembira. Bila kata lawak sifat buat tu, dia apa? Suka. Cinta Nabi dia suka. Bila ya? Cinta Nabi dia suka.
Cerita Nabi dia suka. Cerita bahawa kita kata syirik ni. Baik. Baik, untuk faham lagi, saya buat mari satu hadis. Hadis ni maksud hadis ni. Saya tak ingat lafaz hadis. Saya kata ni dengan ingatan saja. Maka saya boleh kata, jangan beritahu hadis ni dari segi maksud hadis. Dan hadis ni hadis sahih. Lepas tu dalam berbagai versi yang berbagai sahih lah. Al-Bukhari pun ada, Muslim pun ada, Nasa'i, Ibn Majah, apa semua ada lah. Tirmizi, Abi Daud. Semua hadis ni ada lah. Bukalah kitab hadis Kutubus Sittah. Yang mana-mana akan ada hadis ni. Dalam berbagai versi. Versinya gini. Apabila manusia tu, saya ambil dia daripada Abi Daud. Saya ambil daripada Abi Daud. Kami satu hari mengiring satu jenazah ke kubur. Jenazah orang beriman. Sampai di kubur, lihat lahak masih lagi digali. Tak siap lagi. Maknanya masa zaman Nabi ni sekejap mati tu. Mati tu mandi-mandi, kapal-kapal, terus buat begitu. Jadi masa buat begitu, lihat lahak tu belum siap lagi. Maka Nabi pun duduk. Maka kami pun duduk. Masa tu boleh duduk lagi atas kubur masa tu. Sehinggalah mari jumpa hadis kemudian bila Yahudi kata, Muhammad, kamu duduk seperti kami duduk. Kami pun masa pergi kubur duduk di atas kubur, kamu duduk juga. Nabi terus bangun sejak pada tu dan tak buat lagi duduk di kubur. Lalu Nabi berkata, lalu Nabi pun ambil ranting kayu, gores-goreskan. Ini hadis ni ada talqin sekali dengan ni. Ada talqin dua sekali lah. Gores. Duduknya ni Nabi duduknya gores atas tanah. Dan kami tengok Nabi itu senyap belakang. Sekiranya burung hingga di kepala, mereka akan ingat kepala kami ni tunggu kayu. Mana tak gerak. Maknanya tidak ada baca atas kubur. Semua senyap belakang Nabi ya. Gores. Tak cakap apa ni. Tiba-tiba Nabi angkat kepala. Nabi angkat kepala. Lalu Nabi kata, hampir kedengaran lagi tapak kaki orang-orang yang meninggalkan jenazah orang mati, manusia tanam. Mari dua malaikat. Ada lain pula kata, satu malaikat tu kulitnya hitam legam, bermata biru, bermakna 4 biji mata biru sedang melihat kepada satu orang yang sudah mati. Hampir kedengaran. Ada lain kata 3 tapak kaki, ada lain kata 10 tapak kaki. Apa maksud ni? Iaitu duration of time, tempoh masa jelah. Mana sudah tanam tu, mana sekejap ya. Sekejap aja tu bukan akhir. Mari nak beritahu masa tu jam tak ada kan. Jadi mari pokok penunggu kubur kata, dengar tapak kaki. Allahu Rabbi, dengar tapak kaki. Tidak gitu hadis tu. Nak beritahu cepat. Nak beritahu cepat. Mana kalau dia duduk tu, kalau duduk di kubur tu, masih lagi kedengaran tapak kaki orang tu dah pergi tu, bukan akhir lagi. Gitu kan? Mudah ya lah. Kan? Lalu dia pun berkata, Ma Rabbuka. Siapakah Tuhan yang cipta
memelihara, memiliki kamu. Siapa dia? Siapa dia? Si mati itu kalau dia tu orang kafir akan jawab. Orang yang akidah dia buat syirik sekali ya. Buat syirik sekali tak tobat atau buat bid'ah. Saya dia akan kata la adri, aku tak tahu. Aku tak tahu. Lafaznya itu la adri, aku tak tahu. Lalu mungkin kita tanya lagi, madinika, apa dia agama dia cara hidup kamu? Roh tadi apa Tuhan yang mencipta kamu, memelihara kamu? Kita berkata Tuhan kita Allah, tapi yang jaga kita tu datuk tu, toke tu. Saya betul dah percaya Allah, tapi kalau tak ada duit mati saya. Dia kata gitu kan? Tuhan dia tu duit tu. Roh Tuhan yang Tuhan mencipta, memelihara, menjaga dia. Tu mana dia? Nah, roh. Mana awak jawab saya tu? Bila di masa hidup ni dia kata macam mana sekarang? Allah, saya kalau tak ada duit ni mati saya lah. Tak ada apa-apa, Tuhan dia. Ataupun dia berkata, Allah, saya kalau mati toke ni habis saya lah, tak tahulah yang hidup macam mana. Tu pengharapan, tu akidah. Dia kena taubat tu. Sedangkan yang menjaga dia ialah Allah Ta'ala. Orang tu sabit dia. Faham? Madinika, apakah agama dan cara hidup kami? Dia berjawab, agama saya Islam, cara hidup saya masa kahwin tu kita Hindu. Hari ulang tahun kita happy birthday tu kita ikut Kristian. Gitu, reka-reka. Kena. Dia cara hidup ni kalau dia maknanya dia tak jawab sebenarnya. Saya nak beritahu dia kalau cara hidup dia gitu tu, maka dia akan jawab la adri, aku tak tahu. Yang ketiga pula. Yang ketiga, ini siapa dia ni? Siapa dia tugas, dia tunjuk dia. Ni siapa dia orang ni yang ditugas untuk sebar agama di kalangan kamu ni? Oh, soalan lain pun tak. Soalan ketiga, siapa dia orang ni yang ditugas untuk sebar agama di kalangan kamu? Dia pun tengok orang itu, dia pun kata la adri, tak benar. Kita soalan ketiga, kita tanya apa? Imam muka. Siapakah imam kamu? Itu Quran. Tak betul. Ni soalan ketiga ni, siapa dia orang ni? Orang ni. Kitanya siapakah rasul kamu? Kita kata kita. Sedap mulut. Soalan sudah bocor dah ni. Silap lagi. Silap lagi tu. Soalan tu silap lagi. Sedangkan soalan ni bocor dah ni. Bocor jawapan. Siapa dia? Nabi Muhammad. Maknanya dia tunjuk jasad Nabi Muhammad ke, hologram Nabi Muhammad ke, gambar Nabi Muhammad ke, wallahu a'lam. Tapi dia tunjuk ni, siapa dia orang ni? Gitu. Dia tanya semua orang, termasuk orang bukan Islam tadi. Semua tanya. Maksud saya macam orang Tak kira kafir Islam ke tak kira. Tak, maksud saya masa zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa, Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Isa. Gitulah. Tapi kita ni sekarang kira zaman kita, zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Semua sekali tak kira Islam, tak kira kafir. Tanya soalan ni belakang. Soalan keempat. Soalan keempat tak tanya dah. Tak tanya dah. Kamu ni berkawan dengan orang yang beriman pun tidak, orang berilmu pun tidak, belajar ilmu pun tidak. Pukul dah masuk dalam bawah ni. Baik. Bagi
bagi orang beriman pula. Dia bagi orang beriman. Sebenarnya kali orang beriman dulu. Saya beritahu dia orang dia terbalik. Saya beritahu dia terbalik kan. Orang beriman dulu sebenarnya soalan. Ma rabbuka? Siapa Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga kamu? Dia kata Rabbunallah. Dia tidak kata Tuhan saya Allah. Dia kata Rabbunallah. Tuhan saya yang mencipta saya, menjaga saya ialah Allah. Ma dinika? Apakah agama dan cara hidup kamu? Dinil Islam, dia jawab. Dinil Islam. Cara hidup, agama dan cara hidup itu ialah Islam. Lepas tu siapa dia orang yang diutuskan ni? Dia kata Muhammad Rasulullah. Soalan keempat. Ini soalan keempat. Ini soalan standard ni. Kalau tak fail, ya soalan ketiga tu ada dah pukul tu. Ha? Ini soalan yang ketiga. Yang keempat. Dia akan tanya, siapa yang mengajar kamu yang boleh jawab tiga soalan aku ni? Dia tanya kita. Maka orang beriman terjawab, kami belajar daripada Quran dan Quranlah mengajar kami. Ni dah apa kita kamu ni ai. Soalan lain jawab lain. Tak. Dia pun mereka pun jawab. Saya tahu dah, Tuhan saya dah beritahu sebelum saya tanya awak. Dia mari tu tanya yang dia sudah tahu dah. Itu Tuhan sudah beritahu dia, orang ni orang beriman. Dia jawab, saya tahu dah, kan Tuhan saya sudah beritahu saya. Sebelum saya tanya soalan kepada Allah. Maka mungkin akhir kata, buka satu daripada pintu syurga untuk dia. Maka keluar bau syurga sebelum keluar angin syurga. Itu bau harum. Keluar bau dulu baru keluar angin dia. Kita ni biasanya mari angin dulu sekali dengan bau. Dia bau keluar. Buka satu kapek syurga untuk dia. Tak boleh masuk ni, kain kapan ni tak boleh ni, pakai dia tak betul ni. Tak boleh masuk ke kain kapal dalam syurga, tak boleh masuk. Lepas tu nak masuk tu, tak cukup dengan mandi jenazah tu. Malaikat mandi balik ke dia, mandi dia. Adik lain ni, adik-adik lain lah kau ni. Mandi kau orang ni. Buat mari perhias, lepas mandi ke dia, buat mari perhiasan dia. 70 lapis kain, 70 helai kain sutra. Bagi pakaian pada dia. Lepas tu buat mari mahkota apa semua, pakai pada dia. Masuk. Sudah sementara. Ini soalan bocor dah. Pergi tanya kalau salah pula. Cakap dengan orang mati pula dah. Orang mati dapat ilmu salah. Dapat ilmu pula. Jadi boleh pula tukar akidah dari kubur. Astagfirullahaladzim. Baik. Ujung cerita tu ada cerita berkaitan dengan syafaat tadi. Maka apabila berlaku syafaat, huruf hara semua di pada masa. Hara tu bukan kata kita pergi mari. Mana mak saya? Awak kenal ke mak saya nama sekian-sekian? Tak ada gitu, tak ada. Isteri saya ni kita janji dah nak jumpa di pintu syurga. Sorry Madri lah, tak ada gitu tu. Allahu Rabbi. Ajaran salah tu. Ajaran salah tu tak tunggu pintu syurga. Ya sedap. Macam tahu-tahu dah. Tuhan tanya lah kerana, adakah dia buat perjanjian dengan Allah boleh masuk dah ni? Ada ayat tu. Dari tengah duduk sibuk ni bukan sibuk apa ni. Dia duduk gini di pada masa ni duduk gini bakal jasiah duduk gini jasiah duduk gini kan dia bawa dia bakal ni sungguh. Lepas tu basic awak ni nampak basic Afrika ni tahu negeri mana? Tak ada soalan tu. Soalan tanya orang sebelah kau, orang dekat cik orang mana kau? Tak ada ni, tahu bila beranak kau, mati bila kau. Nampak biasa Melayu ni, nampak negeri mana macam kita. Jumpa di Amerika kau, jumpa mana tengok Melayu ni. Awak mana Melayu kau? Negeri mana awak? Tidak kita.
kita di dunia lah, daripada masyarakat tak ada. Sedap ya. Malaikat bunyi rak rak rak. Malaikat jalan. Orangnya senyap. Malaikat bisik-bisik. Bisik-bisik. Bisik apa? Bila nak start. Bila nak start ya. Bila nak start cara. Ada ayat. Malaikat bisik-bisik. Bila nak start cara. Gitu bisik sama sekali. Bila nak start cara. Tak paling ni. Tak berani. Tak berani nak paling malaikat. Wah, tawak keliling alam. Itu ni. Dia tunjuk kerajaan dia kan. Awak pergi dalam istana, ada tu cakap ni buat daripada mana? Ni buat daripada mana? Tak ada soalan tu pergi dalam istana. Ada? Ada. Tengok aja lah, ada. Ataupun awak sudah tunggu Perdana Menteri. Tunggu dalam waiting room tu kan? Tunggu tak ada cakap kau situ. Tak ada, senyap lah kau. Begini, kau kejar siap. Berapa lama? Oh, tak tahu. Tak tahu. Juta tahu. Lepas tu mereka kata ada matahari. Tak ada matahari ni, tahu betul ni. Matahari setingkat. Kalau ada matahari, ada hadis beritahu ada matahari di atas kepala. Cuma Nabi kata seolah-olah matahari terjekar. Matahari tak ada. Matahari tak ada. Panas tu seolah-olah cekar matahari. Bagi orang mana? Bagi orang kafir. Orang nak masuk neraka. Orang beriman ni cerah ya dia. Orang beriman lama masa dia 5 waktu semaya, 24 jam. 24 jam saja duduk pada masa. 5 waktu semaya Nabi kata. Orang beriman. Orang yang beriman ni memang pada masa nanti dia asing. Oh, asing duduk bawah bendera Sena Hussein. Asal waktu Syiah tu bising. Asing. Perempuan duduk bawah payung Siti Fatimah. Lepas tu orang kafir nak suruh betul lah, nak jadi bini muda. Tidak gitu. Astaghfirullahalazim. Dia guna benda tu mempermain-main. Orang beriman. Allah. Oh ni nak beriman boleh. Nak duduk bawah payung Siti Fatimah. Nak. Payung Siti Fatimah. Oh, kena berilah kita kahwin lagi. Astaghfirullahalazim. Tak boleh kan? Tak, saya sengaja beritahu ni benda salah ni. Kau faham yang salah. Para ulama Bini kau tak tahu. Bini kau tak tahu. Dia kata bertakluk lah. Boleh guna. Orang beriman. Dan mereka yang beriman saat ni, orang perempuan, orang lelaki. Dia duduk di tempat dia lah. Saya selalu kata, gini cik, duduk sini lah sekejap. Lepas tu cik, kita ni nak cara dah ni. Itu dia. Dia duduk bising ni, orang lain nak masuk neraka ni, dia duduk bising ni. Bising pula. Bila nak start cara ni, bila? Kamu tahu tak bila? Gitu ya. Orang ni tanya orang ni, Tanya tu. Maka dia cerdik daripada ramai-ramai. Akan kata, kita kena tanya Nabi ya. Tanya Nabi ya. Cari Nabi. Nak cari Nabi ni, Nabi duduk tempat sedang ni. Oh, satu hal tu nak relay tu. Nak relay cari Nabi. Bukan dia pergi cari gitu. Dah. Mana Nabi? Bila beritahu ke Nabi Adam. Beritahu Nabi Adam. Cari. Jadi cari itu dengan sana. Nabi Adam ni duduk tempat sedap dah. Jadi kalau orang beriman boleh duduk tempat sedap, takkan Nabi lagi Rasul tak boleh. Kan? Tapi semua Nabi-Nabi ketar lah kali. Ketar semua. Semua Nabi-Nabi ketar semua. Takut bakal. Ibrahim takut lagi. Semua taat semua. Lalu bila lah rekaskan cerita, sampailah berita tu kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, dululah tu ayah lah, kalau kita tu ayah doakan supaya cepat cara. Maksudnya cepat cara.
tak tahan sangat ni, lama sangat tunggu. Lalulah Nabi ada kata, tak berani nak minta tolong hari ni. Kerana aku makan benda yang dilarang dulu. Tak berani, takut murka. Benda tu dia maaf dah, tapi Tuhan teringat balik cerita tu, berat. Ya ungkit balik kita aku makan pokok kulti tu, berat tak gitu. Maka dia kata pergi ke Ibrahim, pergi ke Nuh. Maka manusia pun relay dia tahu tu cari Nabi Nuh tak, cari pasal kaki lah, bisik lah, siapa dia tahu gitu lah. Nak pergi tak boleh ni. Lalu sampai jumpa lah Nabi, bolehlah tanya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku aja doa untuk mati kau mak aku semua sekali. Padahal dia ni 950 tahun dah sopan. Tak. Kamu pergi pada Ibrahim, pergi ke Nabi Ibrahim, aku ada 3 kek. pergi ke Musa dalam Allah. Orang yang cakap-cakap dengan Allah. Nak buat kira orang cakap dengan Allah lah. Lalu pergi jumpa Ejah, jumpalah Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku tumbuk manusia mati. Aku Tuhan ingat balik, ungkit balik habis aku. Kamu pergi jumpa dengan Isa. Dia buat dengan kun fayakun. Pergi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku tak berani lah, ramai umat aku sesatkan aku, walaupun aku tak suruh. Kau pergi ke Muhammad lah. Kemudian aku pergi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, betul lah aku. Lalu Nabi pun pergi duduk bawah aras selama 40. Tambah bertanya 40 hari kau senyap, 40 tahun kau, 40 bulan kau senyap, 40 tahun kau senyap. Lalu aku sujud di bawah aras dan baca semua zikir-zikir yang diajar pada aku masa hidup dulu. Habis zikir, habis zikir untuk puji Tuhan, habis poin. Lalu diajar pada aku zikir-zikir, lafaz-lafaz yang belum pernah aku dengar. Lalu aku baca yang itu. Lalu Tuhan berkata, angkatlah kepala kamu Muhammad, mintalah, nescaya akan diperkenankan. Lalu dia angkat kepala dia. Lalu dia kata, minta supaya dicepatkan cara upload. Kemudian diberi syafaat. Kemudian aku diberi syafaat dengan batas-batasnya. Aku diberi syafaat dengan batas-batasnya. Bermakna sini syafaat ni Nabi baru boleh pada masyarakat. Bermakna bukan dia punya. Bukan dia punya. Faham? Jadi baru boleh pada masyarakat. Jadi siapa yang boleh syafaat ni? Ialah man syahida bil haqq. Siapa-siapa dengan yang bersaksi dengan kalimah hak. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi ayat, mereka orang-orang yang menyempurnakan janji dia masa hidup. Apa kita janji? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berjanji nak sembah, nak puja, nak buat ibadat hanya kepada Allah. Kita berjanji pada Allah untuk ikut ajaran Nabi Rasulullah. Mis saja salah satu daripada ni mengaku tak ada apa-apa. Orang yang tidak menyempurnakan janji dia, your agreement dengan Tuhan sendiri. Maka aku keluarkan daripada, aku masuk ke syurga ramai manusia. Nabi kata ramai manusia. Iaitu yang masa dia bercara tu, orang ni yang boleh dapat syafaat. Yang masuk syurga dia panggil tanpa hisab lah.
Tapi Ishak ni Ishak juga. Dia baca juga. Baca juga.